South Africa pernah mereka berikan Talmud, satu agama barat Kristian. Bila mereka tengok kekejaman ataupun kerosakan, gila punya dahsyatnya isi yang ada dalam kitab Talmud ini, maka mereka mengharamkan, membakar semua kitab-kitab Talmud, sebab mereka mengatakan bahawa ini sudah lari daripada pegangan Taurat. Kemuliaan manusia itu hanya ada pada mereka. Yang mulia, yang berhak dan kami dengan setaraf kemuliaan Tuhan. Ini ayat yang dahsyat kita kata. Kalau dibandingkan mereka dengan malaikat, mereka kata kami lebih tinggi kemuliaan. Kami anggapkan lain daripada Yahudi ini adalah babi, adalah anjing dan juga keldai. Ini mereka bahasakan selain daripada Yahudi sebagai binatang, sampai jijik dan keji sampai tahap begitu. Kitab Talmud yang kita nak sembang hari ini bersama dengan Ustaz Fadil Yahya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Macam matching baju kita. Hitam kan? Ada kaitan dengan kitab Talmud mungkin. Okey Ustaz, kita tak nak lengahkan masa. Sebelum kita pergi sedikit deep tentang kitab Talmud ni, supaya yang menonton ni dia tahu kenapa dia kena tahu tentang kitab Talmud dan apa signifikan kaitannya dengan Zionis. Ustaz, silakan Ustaz. Okey, bila sebut tentang kitab Talmud dan kenapa dia wujud dan perlu tahu, sebenarnya kitab Talmud ni adalah, kita tahu bahawa setiap kelompok-kelompok ataupun kata apa kemunculan satu bangsa tu pasti dia ada rujukan dia. Kalau tidak, dia tak ada sokongan lah. Betul. Malah kalau kita lihat kitab Talmud ini, dia adalah kitab yang menjadi rujukan utama kepada bangsa Yahudi. Kita boleh katakan bangsa Yahudi. Dan sudah pasti mereka ada kata apa aturan-aturan dan juga segala perkara-perkara yang membuktikan kejahatan mereka hari ini. Jadi kenapa kita tahu? Nak tahu sebab kenapa jahat sangat Yahudi ni? Pasti dia berdasarkan rujukan-rujukan dan pegangan mereka. Dan rujukannya adalah kitab Talmud. Kitab Talmud itu sendiri. Dan apa kaitan pula dengan Zionis itu sendiri? Malah kalau kita lihat mungkin dalam kajian-kajian yang ada, Zionis ini adalah satu, kita katakan satu ideologi falsafah yang kata agak barulah. Berbeza dengan kitab Talmud ni, dikatakan sudah lama pecahan tafsiran daripada kitab Taurat itu sendiri. Maka Zionis sebenarnya baru agak kata apa ideologi ataupun kefahaman yang pada tahun 1951 lah baru mula untuk mereka di kalangan orang-orang Yahudi, pembesar-pembesar Yahudi ni, mereka buat satu ideologi yang mana diambil dan dikutip daripada kitab Talmud juga, daripada akidah dan pegangan mereka lah, dan dijadikan sebagai ideologi untuk mereka mengambil tanah suci umat Islam, iaitu bumi Palestin. Dia bukan cari hujah, dia cipta hujah. Ya, dia buat dokumen-dokumen, boleh katakan kertas kerja ataupun dokumen-dokumen yang datang daripada kitab Talmud. Dibuat, yang mana mereka mengatakan, yang kita tengok dan kita lihat, mereka mengatakan bahawa kata ideologi mereka ini iaitu nak mengembalikan balik bangsa Yahudi yang mungkin dulunya mereka memegang bahawa kami daripada bangsa keturunan Bani Israel, yang mana kami nak kembali balik ke tanah asal kami, iaitu Palestin. Sebenarnya ini adalah rekaan-rekaan ataupun simpati mereka kepada dunia bahawa dulu adalah milik mereka tapi dirampas oleh orang Islam dan mereka nak kembali ambil balik. Maka inilah yang menjadi satu kata apa pandangan dan juga pegangan mereka. Sehingga berlakunya pertempuran, pergaduhan, pembunuhan dan sebagainya. Maknanya kitab Talmud ni pun seolah-olah macam ada First Testament, Second Testament. Gitulah. Macam tu. Okay, bila Ustaz sebut begitu, saya jadi tertanya-tanya, seolah-olah menggambarkan ada sebab kenapa wujudnya kitab Talmud. Dan kita belajar dan kita tahu kalau kitab Injil ada kaumnya, kalau kitab Zabur ada kaumnya, dan kalau Yahudi maka kitabnya adalah kitab Taurat. Macam mana boleh wujud kitab Talmud ni, dan apa beza dengan kitab Taurat yang kita selama ni duk percaya dan kita selama ni faham itulah kitab Taurat yang dipegang oleh bangsa Yahudi? Okey, bila sebut Talmud,
kebiasaan kita ni sebenarnya tak berapa nak mengetahui tentang Talmud. Kita tahu bahawa Taurat dia merupakan salah satu daripada kitab samawi lah. Ya, betul. Yang diturunkan kepada nabi-nabi yang dipilih. Bila sebut kitab Talmud ataupun kitab Taurat, sudah pasti kedua-duanya disandarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu adalah sandaran. Maknanya Taurat of course pada Nabi Musa. Dan Talmud itu sendiri juga bangsa Yahudi kata kami meletakkan kata punca kepada asalnya. Kewujudan Talmud itu adalah disandarkan, kita katakan fitnah lah, kepada Nabi Musa AS. Kenapa? Sebab kalau tengok daripada sudut beberapa kata-kata yang dikeluarkan, diambil daripada kitab Talmud, kalau kita lihat bahawa mereka mengatakan bahawa pada peringkat awal Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, mengambil mengambil wahyu itu sendiri, dan mereka mengatakan wahyu yang pertama itu turun adalah ditulis di batu-batu. Ini asal aslinya. Dan itulah yang disebut sebagai Taurat. Dan setempoh lamanya hampir 40 hari Nabi Musa berada di Bukit Tursina. Maka kalau kita katakan hanya semata-mata Taurat, cukup sekadar 1 hari diturunkan wahyu tersebut. Tapi Nabi Musa duduk 40 hari tersebut. Ini bermakna, ini pandangan Yahudi lah. Ya, ini dia kata, Yahudi kata. Ya, mereka mengatakan bahawa Allah Ta'ala turunkan penafsiran daripada orang kata apa, asli tadi tu, yang dikatakan tulisan-tulisan yang ditulis di gunung ataupun batu itu, dia ada syarah-syarahnya lah. Syarah-syarah itulah yang disebut sebagai Talmud. Dan itu sebenarnya syarah itu tidak ditulis, dia sekadar lisan. Kalau dia sebut Taurat tadi ditulis pada batu-batu tu, masih sematan, kita kata matan lah kan. Betul. Syarahnya adalah pada Talmud itu sendiri, secara lisan. Ya, secara lisan. Jadi Talmud ini datang secara lisan. Bila kita katakan syarah kepada Taurat adalah Talmud di sisi Yahudi itu sendiri. Secara teorinya, bila kata begitu, maknanya by right tak perlu ada pertembungan lah ataupun contradiction di antara Talmud dan juga Taurat. Ya. Tapi realitinya kalau dia kata Talmud adalah syarah kepada Taurat, ada ke pencanggahan? Kalau ikutkan sepatutnya tak perlu ada lah. Ya, kalau ikutkan, kalau macam kita, sepatutnya tidaklah ada pertembungan. Cuma dia ada beberapa pandangan, sisi pandang yang berbalik kepada asas yang sama. Macam kita pun ada mazhab yang berbeza daripada rujukan yang sama. Tapi disebabkan Talmud itu diambil daripada lisan, bermakna lisan itu tidak ditulis. Daripada satu, kita katakan, kalau bahasa Yahudi disebut sebagai rabi ataupun rabai. Rabai. Mereka sekadar mendengar lisan ke lisan. Sehingga dalam satu tempoh tu disebut dalam kitab yang ditulis oleh Prof. Dr. Muhammad Syarqawi, kitab berkaitan dengan pada penjelasan Talmud ini, dia mengatakan bahawa sampai tahun 150 Masihi, maksudnya dia punya jauhnya daripada kematian ataupun dikatakan permulaan Taurat itu, daripada Nabi Musa itu, lisan ke lisan sampai 150 biar betul. Masihi. Kita belajar ilmu jarah wa ta'dil pun tak adalah sampai sebegitu sekali kan untuk memastikan keaslian hadis. Ya. Ini sudah pasti berlaku macam-macam penyelewengan. Betul. Maka di sini akhirnya 150 Masihi itu ditulis oleh seorang rabai lah, untuk mengekalkan keaslian. Cuma mesti sudah pasti setiap generasi itu akan ada versi-versi dia. Ya, sudah pasti. Maka di sinilah sehingga mereka menulis, dan ada pecahan-pecahan penulisan. Itu kalau kitab Talmud ni dia ada pembahagian. Dia ada Talmud yang disebut sebagai Mishnah, dia ada Talmud yang disebut sebagai Gemara. Mishnah ni lebih mengatakan bahawa it's a pure original Talmud ketika mana ditulis pada 150 Masihi tersebut. Dan syarah balik kepada Mishnah itu disebut sebagai Gemara itu sendiri. Jadi dia banyak sangat, dia punya rabai-rabai ataupun kita katakan pengubal-pengubal ini, pembawa risalah Talmud ini, akhirnya menyebabkan berlakunya pelbagai pertambahan, percambahan sampai kita tengok kekejaman dan kita katakan sangat dahsyatlah sehingga berlaku di negara Palestin hari inilah. Daripada situ saya jadi kita lebih appreciate bila kita belajar ulumul hadis kan. Bagaimana ulama-ulama hadis begitu berdisiplin nak pastikan satu-satu matan, sanad, perawi
tidak ada masalah pun. Kan? Yang ni dia boleh selamba. Ustaz, jadi kalau gitu, bila dah ada Taurat, kenapa mereka tulis juga Talmud ni? Okey, selain pada syarah tadi. Talmud ni sebenarnya antara asbab mereka menulis ini juga adalah kita tahu bahawa bangsa Yahudi adalah bangsa ditindas. Jadi kenapa Talmud kita tengok sangat kita katakan gila punya kitab ini sampai membenarkan pembunuhan dan sebagainya. Sebab apa? Mereka bangsa Yahudi ni adalah bangsa yang tidak ada tempat. Kita tahu bahawa ada negara-negara yang menolak mereka ini dinafikan hak sehingga mereka tidak ada tempat. Akhirnya pada generasi-generasi yang ditindas inilah mereka sendiri yang berpakat untuk membuat satu kata perujukan mereka sendiri. Sebab daripada tertindasnya, dinafikan hak, kekejaman berlaku kepada mereka, itu mereka mengulang balik kekejaman terhadap orang Islam ataupun lain daripada Yahudi. Kononnya nak balas dendam. Ya. Tapi dia buat kat orang lain. Ya, itulah sifat yang ada pada mereka sehingga munculnya Talmud untuk balas dendam dan iri hati mereka balik. Mereka sengaja mencipta alasan untuk justify dendam mereka. Ya. Dan pada orang yang salah. Ya. Ustaz, dia bila cakap macam tu, adakah semua kaum Yahudi menerima kitab Talmud sebagai kitab rujukan mereka, ataupun masih ada bangsa Yahudi yang hanya berpegang pada Taurah? Sebenarnya ialah kita tahu bahawa Yahudi adalah satu bangsa, ada kata satu agama, kedua-duanya lebih kurang sama lah. Bila sebut Yahudi ataupun kita katakan bangsa yang ada banyak pengikut dan ramainya pendukung, sudah pasti ada khilaf lah. Sudah pasti ada khilaf. Confirm. Bila ada khilaf ni, ada yang pegang kepada original Taurat, dipanggil sebagai Old Testament lah. Itulah yang kita katakan. Jadi bila Talmud ni dikatakan kitab moden lah. Kebetulan sudah pasti ada penolakan. So dia anggap itu bid'ah lah. Ya, bid'ah di dalam akidah mereka. Jadi bila saya tengok dalam kajian disebut oleh beberapa tokoh mengatakan bahawa Talmud itu sendiri sebenarnya bila kita diberikan ruang untuk dikeluarkan daripada pandangan ataupun pendapat ini dikeluarkan keluar tempat lain ataupun bangsa lain, banyak menolak. Kebanyakan antaranya yang paling kuat dalam sejarah. South Africa pernah mereka berikan Talmud, satu agama barat Kristian. Bila mereka tengok kekejaman ataupun kerosakan, kata apa, gila punya dahsyatnya isi yang ada dalam kitab Talmud ini, maka mereka mengharamkan Talmud pada ketika itu dan membakar semua kitab-kitab Talmud sebab mereka mengatakan bahawa ini sudah lari daripada pegangan Taurat. Sudah pasti. Walaupun kita kata Taurat itu juga ada penyelewengan daripada keaslian yang sebenar, sudah pasti. Maknanya yang kitab Taurat asal pun dah ada penyelewengan, yang Talmud ni lagi double, triple punya penyelewengan. Ya. Penyelewengan daripada sudut pembawaan, iri hati, dendam kesumat dan sebagainya. Akhirnya kalau kita tengok dan di Afrika itu sendiri dibakar, dibuat. Akhirnya setelah itu mereka tahu bahawa kitab Talmud tidak diterima oleh masyarakat dunia, walaupun mungkin sebangsa dengan mereka, tapi mereka tukar dengan kod-kod yang berbeza. Ada istilah kata macam kod lah, kita kalau nak rahsiakan satu benda tu ada kod dia. Dan bangsa mereka je faham. Ya, mereka je faham. Itu kalau kita sebut tentang Talmud, tak semua orang faham. Sebab dia ada special untuk mereka. Eksklusiviti mereka. Ya, sudah pasti. Antaranya, sebab saya perasan Ustaz dah beberapa kali sebut ajaran gila kan. Maknanya ghairu makul. Tak boleh nak brain lah. Macam mana boleh ada kan. Saya terbaca juga mereka menganggap mereka yang non-Jews ataupun non-Yahudi ni sebagai ghaib. Apa maksud dia Ustaz? Okey, baik. Dia maksudnya bila sebut Yahudi ni, bila dalam kitab Talmud, mereka tidak menafikan kewujudan kemuliaan manusia itu hanya ada pada mereka. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan bumi ni untuk yang berkuasa adalah Yahudi. Ini dahsyat, kita dalam ahli sunnah ni paling teruk pun takfir ya. Ya. Kau buka agama tapi dia tak kata masih mengaku manusia. Ya. Ini bukan manusia terus. Ya. Terus mereka kata yang mulia, yang berhak dan kami dengan setaraf kemuliaan Tuhan.
Ini ayat yang dahsyat kita kata. Jadi maksud kalau dibandingkan mereka dengan malaikat, mereka kata kami lebih tinggi kemuliaan. Jadi kalau dengan manusia, sudah pasti sudah tak dianggap manusia. Sehina-hinanya. Sehingga disebut dalam antara kata apa, dalam bahasa Talmud itu dia kata apa, kami tidak menganggap bahawa selain daripada Yahudi itu adalah manusia, confirm disebut sebagai binatang. Dan binatang diorang spesifikkan. Dia kata binatang kami anggapkan lain daripada Yahudi ini adalah babi, adalah anjing dan juga keldai. Ini mereka bahasakan selain daripada Yahudi sebagai binatang, sampai jijik dan keji sampai tahap begitu. Barangkali disebabkan kepercayaan inilah wujudnya genosid besar-besaran di Palestin. Komen Ustaz? Ya, sudah pasti. Satu sebab kita tahu ini kepercayaan. Bila satu akidah, macam kita beragama dengan agama Islam kan. Kita tahu agama Islam agama yang benar. Jadi dia adalah akidah sentimental yang berada dalam badan, tubuh, hati kita. Maka sudah pasti mereka pun ada kepercayaan, tapi kepercayaan yang songsang, kepercayaan yang gila. Maka dengan kepercayaan, bukan setakat merepek dah ni. Sudah pasti. Dan kepercayaan ni anggap mereka macam kita. Kita beriman kepada Allah, masuk syurga dengan amal-amal saleh. Mereka pun begitu. Macam mana jalan nak masuk syurga, aku kena beriman dan beriktikad. Itu satu. Yang keduanya, kenapa mereka buat pemusnahan ataupun pembantaian? Kerana sudah pasti mereka menganggap bahawa Palestin adalah bumi keturunan dimiliki oleh Bani Israel. Sedangkan kita tahu bahawa Nabi Ibrahim itu sendiri, bila mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya aku ini bukan daripada kalangan Yahudi dan juga bukan dari kalangan Nasrani. Walakin kana min hanif. Aku ni adalah daripada agama Islam. Dan mereka ini adalah golongan yang dizalimi. Golongan yang menzalimi diri mereka. Bermakna di situ dah ada pemutusan generasi yang salah daripada sudut ikutan, pegangan, cara pandang, cara fikir. Bermakna mereka melihat bahawa mereka masih ada hak untuk mendapatkan Palestin. Sudah pasti mereka menganggap itu adalah milik mereka. Itu yang mereka buat kekejaman, pembunuhan, pembantaian. Dan sudah pasti itu merupakan pegangan Talmud dan juga falsafah Zionis itu sendiri. Ustaz, apa lagi ajaran-ajaran gila yang terdapat di dalam kitab Talmud selain pada menghalalkan genosid ni? Bila kita tengok, dalam kitab Talmud ni dia ada pandangan mereka terhadap non-Yahudi. Itu satu kan. Bagaimana muamalah mereka. Dan pada masa yang sama, pandangan mereka daripada sudut akidah pun bermasalah. Kita kata kepercayaan mereka kepada Tuhan sangat dahsyat. Antara yang saya baca daripada teks Talmud itu sendiri, dia mengatakan bahawa Allah Ta'ala jadikan siang ini 12 jam. Dan dia kata 3 jam yang pertama Allah Ta'ala duduk dan sedang membaca syariat. Serius lah? Yes. Itu di dalam Talmud. Membaca syariat kitab tersebut. Tuhan baca syariat. Ini daripada sudut pegangan akidah ketuhanan mereka. Bab Tuhan pun dah out dah. Ya, confirm. Dia kata 3 jam lagi Allah Ta'ala tidur. Tuhan tidur. Maknanya Tuhan pun adalah di bawah pengaruh masa. Ya. Sampai tahap begitu. Tuhan pun boleh tidur? Ya, confirm. Ada masa bagi rezeki 3 jam. 3 jam lagi buat apa? 3 jam lagi bermain dengan ikan paus. Tu dia. Kita tengok apa konsep ataupun pegangan mereka ni. Dalam daripada sudut benda itu sendiri pun sudah rosak. Sudah pasti bagaimana muamalah mereka dengan manusia. Confirm mereka memandang ini satu benda yang bukan hak ataupun kemuliaan yang perlu bagi kepada manusia. Jadi itu berlaku pembunuhan. Sehingga kita tengok antaranya pegangan mereka juga, mereka pembohongan itu merupakan salah satu daripada kita katakan sunnah mereka. Serius lah. Ya. Nipu tu satu benda biasa. Ya, confirm. Uish. Itu kalau ni geng Syiah seronok dengar. Semua takiyah kan. Dengar seronok ni. Ya. Itu ada dalam pegangan dan etikot mereka yang salah. Maksudnya bila berjanji, maksudnya kami boleh mungkir suka hati. Mungkir janji ikut suka. Itu bila mana berlakunya perjanjian dalam peperangan. Perjanjian demi perjanjian. And then mereka janji untuk genjatan senjata, tak sampai 24 jam dia langgar balik. Itu adalah pegangan mereka. Patutlah. Pegangan mereka sangat. Itu halal bagi mereka. Ya, malah halal. Ibadah pula. Ya, itu sudah pasti. Itulah mereka punya, ya, dengan Tuhan ataupun mereka anggap sebagai Tuhan itu pun mereka boleh pertikaikan.
menipu, mendusta, menafikan, menderhaka, sudah manusia. Pasti dengan manusia. Apatah lagi yang non-Yahudi. Ya, lagi confirm. Bagaimana pula kedudukan wanita dalam agama, dalam kitab Talmud ni? Kedudukan pada wanita ini memang sudah tidak ada kemuliaan. Mereka tak bagi pun kemuliaan. Malah disebut bahawa wanita itu harus dan perlu, kalau saya boleh katakan wajiblah untuk melacurkan diri. Ini dalam kitab Talmud yang berlaku. Ini yang menjadi, kita katakan, ini kitab ke apa sebenarnya ni kan? Yang menjadi sangat dahsyat lah. Sampai sebenarnya Talmud ini dia jadi satu kerahsiaan mereka. Bila kita tengok dan kaji, buka kitab, tengok perbahasan daripada ulama-ulama Timur Tengah ataupun yang ditulis daripada tulisan Perancis dan sebagainya lah, maka kita akan lihat pelbagai kegilaan, kerosakan, kemusnahan. Itu yang disebut, saya tertarik dengan satu pandangan yang dibuat oleh salah seorang kajian, nama dia Joseph. Saya lupa nama dia, tapi Joseph lah di depan. Dia adalah pemikir kepada kajian kepada kata Talmud dan juga pemikir kepada bangsa Ibrani. Dan dia bukan Islam lah. Dia bukan Islam. Maknanya tak bias lah. Ya. Research dia. Bila dia nyatakan bahawa dia kata dia bila melihat Talmud, dia kata Talmud ni ada 3 perkara ataupun 3 pecahan yang merosakkan. Yang pertama dia kata apa? Talmud ni adalah kitab yang ekstrim. Wow. Yang sangat dahsyat. Sebab kalau yang kaji ni adalah Muslim, mungkin orang kata ala bias. Ya. Ini bukan Muslim. Bukan Muslim. Dia kata mereka ni terlalu ekstrim. Itu pembunuhan, pembantaian, itu adalah makanan mereka. Yang keduanya adalah pada kitab Talmud itu juga menjijikkan. Maksudnya sudah pasti ada benda-benda yang bagi kita fitrah semula jadi kita tak boleh terima. Mungkin daripada sudut pemakanan, daripada sudut minuman dan sebagainya yang menjijikkan. Dan yang ketiganya adalah dia berbentuk kekufuran lah. Dia kata, ini dia sebutkan di dalam kajian dia. Sehingga dia memberikan pandangan Talmud sampai tahap begitu. Kita kalau sebagai seorang Muslim, kitab Quran dia mengajar tauhid. Kita ada hablum minallah, hablum minannas. Kita ada munakahat. Kita ada muamalat. Kalau kitab Talmud ni daripada apa Ustaz sebut tadi, apa sebenarnya ajaran utama mereka? Apa yang dia nak capai sebenarnya? Dia sebenarnya, bila saya sebut tadi, bila mereka mewujudkan Talmud daripada sudut dendam, iri hati, sebab mereka ditindas, mereka dinafikan hak, maka di situlah kata kemunculan kitab dikatakan daripada Taurat, dan ini yang menjadi asas kepada mereka sudah pasti daripada sudut sisi baik disebut sebagai kitab suci akhlak. Ada sisi baiknya. Mungkin sisi baik itu disebut sebagai taqiyah, penipuan. Biasa duduk dengan kita meeting, bincang, belakang lain. Itu ada daripada sudut tu. Nampak harmoni lah. Nampak harmoni. Dan sisi yang kedua utamanya adalah bagaimana hubungan mereka dengan orang lain. Dua benda ni yang menjadi ukuran mereka di dalam mengimani kitab Talmud yang mereka cipta sendiri daripada golongan-golongan yang menyeleweng dan sesat lah. Jadi di situlah macam-macam pandangan, pembunuhan, pembantaian, peperangan dan sebagainya. Malah kita tahu ideologi yang ada hari ini adalah pecahan daripada kefahaman Talmud dan juga Zionism tu sendiri. Ini yang berlaku sebenarnya. Ya, dan bila kita baca banyak jurnal-jurnal antarabangsa, di kalangan Yahudi pun mereka tidak setuju. Ada yang tidak setuju dengan pembantaian yang dilakukan oleh Zionis. Bahkan mereka menolak Talmud. Dan kita sebagai kesimpulannya Ustaz, apa kita punya pendirian kita mesti ambil dalam bab kitab Talmud ini? Sebab tidak dinafikan ada orang Islam yang mungkin taksub dengan kitab ini dan dia anggap inilah satu-satunya rujukan Zionis yang kita kena takut. Dan akhirnya itulah dia punya konten Facebook, Instagram, TikTok setiap hari. Walhal ini bukan kitab turas mereka pun. Kan? Ya. Komen Ustaz. Baik, pertamanya mungkin kata apa, sebenarnya ialah Yahudi ni pandai. Kita tak boleh nafi. Ya. Mereka kita katakan cendekiawan moden lah. They are ini, brilliant, they are genius. Kita tak boleh nafi. Ya. Jadi mungkin kita ni terpengaruh asbab daripada melihat sisi-sisi baik. Melihat daripada sudut ideologi, daripada sudut kebebasan.
daripada sudut mereka cuba untuk sentuh fitrah kebebasan kita untuk itu mungkin menjadi punca utama. Bersuara hak-hak yang begitu. Jadi biarlah mereka nak buat sekian. Sebab mereka ada hak mereka sendiri. Tapi bila mana kita tidak melihat bagaimana sejarah di dalam Al-Quran, sejarah daripada hadis dan sirah baginda Nabi SAW terhadap bangsa, melihat kepada bagaimana bangsa Yahudi itu sendiri dalam Quran, Nasrani dan sebagainya selain daripada Islam, sudah pasti orang yang terpengaruh ini mungkin kurang ataupun tidak melihat asas utama rujukan kita itu sendiri dulu. Mungkin yang keduanya adalah asbab daripada penipuan tadilah. Melihat bahawa mereka ni hebat, maka kita kena ikutlah mereka sebab mereka hebat. Rupanya di sebaliknya, kalau kita kaji, melihat, tengok apa yang tercatat di dalam kitab Talmud itu, kita kena scam. Kita kena scam lagi kan. Betul. Kita tengok sendiri kitab Talmud, kita pun macam ini kitab ke apa sebenarnya. Betul. Dia macam satu hukuman yang fitrah kita pun tak boleh terima, akal kita yang sihat pun tak boleh terima. Saya rasa kalaulah orang terima kata-kata ataupun isi-isi yang ada dalam kitab Talmud, rasanya dia punya otak mungkin dah tak zanta. Allahu Akbar. Ustaz, jazakallahu khair di atas ilmu disampaikan hari ini, dan saya yakin pengajaran utamanya tak salah kita nak meneliti kitab Talmud, tapi jangan kita lupa sebagai muslim, kitab kita Quran, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa, insya-Allah. Ustaz, jazakallah. Baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.